Allah, 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 Ya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ini adalah merupakan hari pertama kita berada di sini lah, insya-Allah. Jadi bila kita nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang pertama sekali kita sama-sama memperbetulkan niat kita. Kita keluar jalan Allah ni 3 niat sekurang-kurangnya kena ada dalam hati kita. Yang pertama sekali, orang yang keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, niat dia adalah yang pertama untuk memperbaiki diri. Sebab apa, kita sedia maklum macam mana sebuah kereta yang rosak tak akan dapat diperbaiki di tepi jalan. Dia mesti kena hantar bengkel. Kalau rosak dia lebih berat, lagi lamalah dia kena duduk di bengkel, kan? Nak pergi bengkel ni ada yang start sekali boleh pergi ke bengkel, ada start banyak kali baru boleh jalan, ada yang kena tolak baru sampai bengkel, ada yang kena angkat berbuah lori hantar pergi bengkel. Jadi Allah Ta'ala ni nak baiki kita ni macam-macam kaedah. Nak keluar jalan Allah ni, ada orang yang pergi dalam keadaan memang hati dia gembira nak keluar jalan Allah, seronok bila sebut nak keluar ni, dia seronok. Bila-bila masa saja dia sedia. Tapi bila lama tak keluar, dia kena ada sikit, kena pemanasan, kena tunjuk sikit. Mula-mula tak nak keluar, lama-lama jadi keluar juga. Tapi ada orang yang kena tolak baru keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kena angkat membuat lori baru dia dapat keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walau bagaimanapun, niat kita adalah untuk memperbaiki diri kita. Sebab apa? Syurga ni tempat orang yang dah baik. Syurga ni tempat orang yang sempurna, orang yang dah bersih. Jadi sebab itulah sebelum kita mati, kita nak sempurnakan diri kita menjadi orang yang soleh. Dia untuk baiki diri ni tak ada tempat lain dah, hanya di jalan Allah dan hanya di masjid. Sahabat Nabi dulu adalah seburuk-buruk manusia sebelum Islam, tetapi berkat duduk dalam suasana masjid, maka suasana masjid telah memberi kesan ke dalam mereka. Dan sebab itulah yang pertama, bila kita nak baiki diri kita, ulama pesan kita kena sibukkan sepanjang 3 hari ni dengan amalan. Yang pertama, sebab masa 3 hari ni bukanlah ada apa-apa kalau tak ada isi. Pengisian dia adalah amalan. Amalan yang pertama adalah amalan ijtimai, iaitu amalan yang kita buat beramai-ramai macam ni. Bila amal ijtimainya, maka semua orang kena datang berkerumun secepat mungkin. Ini sebagai salah satu daripada cara kita nak baiki diri kita, melatih diri kita ni taat kepada mesyuarat, taat kepada keputusan yang kita dah putuskan sebentar tadi, ya. Latih diri kita ni. Taat ni pelajaran paling susah sekali. Para sahabat Nabi gagal dalam peperangan Uhud kerana tak taat. Berjaya dalam peperangan Badar bukan kerana bilangan yang ramai, bukan kerana kuat, kerana taat. Jadi itulah kita nak belajar. Setiap program yang kita buat beramai-ramai, kita jangan ke mana-mana, kita terus stay dengan jemaah kita. Jadi hari-hari kita akan makan bersama-sama, kita akan tidur sama-sama, bermusafir pun sama-sama, dan kita akan buat program ziarah rumah ke rumah pun bersama-sama. Kita akan buat taklim pun sama-sama, ya? Kita akan dengar bayan sama-sama, bayan maghrib, bayan subuh. Ini amalan yang kita kena buat bersama-sama. Dan kesan daripada amalan buat bersama-sama ni, ulama kata roh, dia punya cahaya dia macam laut. Cahaya dia tersebar macam laut. Dan di samping itu, kita kena buat amalan infiradi. Amalan infiradi ni amalan seorang-seorang, peribadi kita. Kadang-kadang kita manusia, kita tengok orang je hebat baca Quran, orang hebat berzikir, itu hebat sembahyang sunat. Tapi aku tak buat, kan? Yang akan ditanya oleh Allah ni aku, bukan orang. Itu yang masalah kita. Sekali waktu apa? Waktu duha. Apa tuntutan Allah pada waktu duha? Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Mana waktu ni sangat penting. Wal asri, demi waktu asar. Apa yang nak diisi pada waktu asar?
wal fajri, demi waktu fajar. Apa yang kita nak buat pada waktu fajar. Setiap masa tu ada tuntutan Allah pada diri kita. Waktu bila nak baca Quran, waktu bila nak berzikir, sembahyang sunat. Kalau boleh waktu kita keluar jalan Allah ni, ulama kata takbiratul ula jangan ada yang tertinggal. Walaupun 3 hari. Nampak kecil, tapi belum tentu 3 hari kita boleh sembahyang takbiratul ula semua penuh duk berjemaah. Tanpa tertinggal takbiratul ula. Kadang-kadang keluar 3 hari pun masbuk juga. Allah. Kan? Sebab itulah kita ini nak berlatih. Keluar jalan Allah ni nak berlatih diri kita. Sebab benda ni bila kita dah selalu buat, dia jadi biasalah. Jadi mudah. Jarang buat, tak pernah buat, dia tak biasa. Sama dengan Quran. Keluar jalan Allah ni, cuba-cubalah buka Quran. Tak dapat banyak, sikit. Tak dapat baca, cium Quran, tengok Quran, pegang Quran, sentuh Quran dengan berwuduk. Zikir pun sama juga. 300 waktu pagi, 300 petang. Kita berdakwah ni satu, kita perlukan power. Power ni internal power, kuasa dalaman kita. Sebab kita ni nak tarik orang. Kita nak tarik orang kepada agama, kuasa dalaman kita kena kuat. Melalui amalan tadilah, zikir kita 100 kali subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar waktu pagi. Selawat pada Nabi 100 kali. Istighfar 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang. Quran baca sikit. Sembahyang sunat jangan tinggal. Kalau boleh tahajud. Tahajud ni power paling besar. Nak buat dakwah ni, tahajud ni power paling besar sekali. Kalau boleh jangan tinggal walau 2 rakaat. InsyaAllah. Kemudian doa-doa. Doa masuk tandas, keluar tandas, doa masuk masjid, keluar masjid. Duduk dalam masjid ni 3 hari niat iktikaf. Saja aku iktikaf 3 hari dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Niat. Dan kita cubalah buat apa saja ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita berada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak baiki diri, nak ubah diri daripada sebelum ni kita hidup ikut nafsu kita, ikut akal kita. Lantak akulah, aku nak tidur macam mana, nak makan macam mana. Tapi sekarang kita ubah. Kita makan cara Nabi, tidur cara Nabi, masuk tandas cara Nabi, naik kenderaan cara Nabi, musafir cara Nabi, mesyuarat cara Nabi. Semua nak ikut cara Nabi. Keluar 3 hari ni mengajar kehidupan. Okey, itu yang pertama sekali. Niat kita yang kedua adalah nak memakmurkan masjid ni. Walaupun duduk dalam masjid, belum tentu kita ada niat nak memakmur, nak menghidupkan masjid dengan 4 amalan. Iaitu amalan dakwah. Macam mana masjid ni jadi pusat dakwah. Yang kedua, pusat ibadat. Yang ketiga, pusat ilmu pengetahuan. Yang keempat, pusat khidmat. Jadi sebab itu kita duduk dalam masjid ni jangan biar tok siap je khidmat. Kita pun ahli jemaah kena bantu. Susun selipar, tengok tandas kotor, bersih sikit. Tapi jangan masa program, masa free lah. Masa program nak mula baru nak basuh tandas. Itu saya tadi pun kita. Jadi tuan-tuan, insyaAllah azam kita memakmurkan masjid. Yang ketiga, kalau boleh kita nak keluarkan orang tempatan ni. Rumah kita datang 3 hari ni, orang hebat-hebat dalam ni kan. Jadi kalau boleh tashkil orang tempatan, ajak orang tempatan, keluar 3 hari pula. Kita balik, jemaah 3 hari keluar. Itu kira perfect lah jemaah. Jemaah yang melahirkan jemaah. Kalau tidak, jemaah kita jadi jemaah mandul. Mandul ni orang kahwin tak dapat anak jadi keluar jemaah tak dapat jemaah baru, jemaah mandul. Sebab tu nak dapat jemaah baru kena tashkil, sediakan. Kalau orang sini belum keluar lagi bulan ni 3 hari, macam mana dengan kedatangan jemaah kita dia dapat keluar. Kemudian ulama kita pesan waktu keluar jalan Allah ni ada 12 perkara, 12 usul yang kita kena jaga. Yang pertama ada 4 perkara yang perlu diperbanyakkan. Itu banyakkan dakwah, banyak cerita agama. Yang kedua banyakkan belajar dan mengajar. Muzakarah apa, nak tahu apa-apa, mandi wajib, nak tahu apa semua. Kan? Sunnah-sunnah apa yang kita tak nak tahu, kita belajar. Yang ketiga banyakkan ibadat. Kan? Ibadat. Sibukkan masa. Habis masa, ada masa lapang, ibadat. Ada masa lapang lagi, khidmat. Bersih masjid. Masjid dah bersih dah, bersih lagi insyaAllah. Kemudian ada 4 perkara yang perlu dikurangkan. Yang pertama, kurangkan keluar daripada masjid. Kita memang suka duduk luar masjid tuan-tuan. Seronok duduk luar masjid. Tapi kita nak kurangkan diri kita selama 3 hari ni. Yang seronok duduk dalam masjid, tak seronok duduk luar masjid. Itu orang beriman ni.
Di antara golongan yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala di hari kiamat nanti adalah golongan yang hati dia rindu pada masjid. Allah. Dia rindu pada masjid dia pun satu sifat orang ahli syurga. Yang kedua, kita kena kurangkan makan dan minum. Ini jemaah kita ni susah sikit nak kurang makan. Jemaah kita ni banyak makan, sikit-sikit makan. Tapi itulah, kita cubalah sekadarnya makan. Yang kedua, kurangkan tidur dan rehat. Allahu Akbar. Itu yang paling banyaknya kadang-kadang. Jadi kurangkan. Yang ketiga, kurangkan bercakap sia-sia. Kan? Kurangkan cakap benda yang sia-sia. Cakap banyak cerita agama, cerita kebesaran Allah, cerita dakwah. Yang keempat, kurangkan berada di luar masjid. Banyak masa dalam masjid. Seronok duduk dalam ni, tenang. Orang beriman ni tenang dalam masjid. Orang munafik dia menggelupur dalam masjid, tak tenang. Sebab tu kita kena latih. Kalau kita tak tenang, kita cuba tenangkan hati kita. Berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. InsyaAllah. Kemudian ada 4 perkara yang perlu kita tinggalkan sama sekali waktu keluar jalan Allah Ta'ala. Yang pertama, jangan minta pada makhluk. Minta pada orang tempatan. Ada durian ada tak? Tanya kan. Astagfirullah. Ada ni tak? Ada rusa tak? Kan? Keluar tempat-tempat yang bebas. Ada landak ke, rusa ke, seladang ke. Susah lah orang tempatan. Kan? Jangan harap pada makhluk. Harap pun tak boleh. Walaupun orang tempatan kata kami nak masak, kami nak apa, kita jangan harap. Kan? Harap hanya kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, jangan guna barang kawan tanpa izin. Mesti kena izin. Nak guna barang masjid pun kena izin. Kan? Kadang-kadang orang kata baca Quran pun kadang-kadang kena pilih-pilih juga. Kadang-kadang kita ambil Quran dalam masjid, tak batal. Kita ambil, lepas tu kita baca, kita alih demi tali ni. Padahal Quran tu orang tu dah baca bertahun-tahun, aku dah sini dah tanda. Datang jemaah keluar 3 hari baca alih pula. Aduh. Tu. Kadang-kadang benda tu kita tak perasan. Jadi kalau boleh barang ni guna juga, tapi kita guna dengan kaedah yang betul, insya-Allah. Kemudian jangan membazir. Kalau kita perlu banyak ni saja, jangan lebih. Makanan apa sajalah, pembaziran elektrik kita kena jaga, insya-Allah. Kemudian ada 6 sasaran kita. Kalau Allah ni ada 6 perkara yang kita nak capai. Yang pertama, kita nak memperbetulkan yakin kita. Tak? Selama ini kita yakin duit boleh buat segala-gala dalam hidup kita. Ada duit, ada segala-galanya. Kita nak tukar, ada Allah, ada segala-galanya. Tak ada Allah, tak ada apa-apa hidup kita. Benar, kan? Allah sendiri beritahu dalam hadis kursi, in wajadtani wajadta kulla syai'. Bila kau dapat aku, kau dapat segala sesuatu, khazanah Allah Ta'ala. Wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Bila kamu kehilangan aku dalam hidup kamu, kamu kehilangan segala-gala. Kamu kosong. Sebab itulah dalam hidup kita nak cari Allah. Betulkan yakin kita kepada Allah. Ini orang Islam, dia kata dia beriman pada Allah, tapi Allah last. Bila dah berawat dengan tok bomoh sini, sana doktor sana doktor sini, lah dah nak mati, harilah nak mati, ampun ya Allah, baru nak baca Yasin, kan? Barulah sembahyang hajat. Allah last, kan, dalam hidup kita. Sepatutnya Allah nombor 1. Kita pun dah cakap dah Allahu Akbar, kan? Allah Maha Besar, tapi kita ni hari ni kerana kita tak yakin pada Allah, tak yakin Allah yang bagi sembuh tu, sebab tu kita cari orang lain dulu. Dah tak ada pilihan, baru nak cari Allah, kan? Samalah. Dah bergaduh, dah berkelahi semua dengan kekasih, dengan isteri, bola ya Allah. Sebelum tu tak ingat Allah Ta'ala. Sekarang ni kita nak ubah, yakin kita pada Allah. Sebab dah mati esok, Allah yang tolong kita. Tak ada orang lain boleh tolong kita dalam kubur, di padang mahsyar, nak lintas titik sirat, hanya Allah boleh tolong kita. Jadi kita nak betulkan yakin kita pada Allah Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan, kita nak ubah yakin kita pada sunnah Rasulullah. Kita selama ini orang Islam, kita anggap sunnah ni pakaian orang Arab. Nabi je pakai macam tu. Kita tak payah, kita orang Melayu, kan? Kita orang Melayu kena pakai lah ni, cara Melayu, kan? Tak apa, kan? Tapi kena yakin dalam sunnah Nabi ni ada kejayaan, ada kemuliaan yang tak ada pada benda lain. Sebab tu kalau tak, Allah telah tak bagi benda tu pada Rasulullah. Allah bagi pada Rasulullah ni yang terbaik, pakaian yang terbaik, makanan terbaik, kehidupan yang terbaik, usaha dakwah, usaha yang terbaik Allah bagi pada Nabi SAW. Jadi kita nak cuba
amalkan sunnah Nabi dalam hidup kita. Sebelum mati je nak amal sunnah Nabi. Dalam syurga tu tak payah dah. Nak pakai jubah, nak berserban, nak berjanggut ni tak payah dah dalam syurga tu. Esok jadi smart lah kita. Handsome lah Izzat dalam syurga esok. Kan? Amin. Dalam dunia ni sekejap je nak amalkan sunnah Nabi. Kan? Tak lama pun sampai mati je. Tak lama, kan? Cuba nak amalkan sunnah Rasulullah. Tanda kita sayang pada Nabi. Nak balas Rasulullah ni tak reti dah dengan cara apa. Hanya dengan akhir zaman amalkan sunnah Nabi lah tanda kita sayang pada Nabi. Yang ketiga, tuan-tuan, kita keluar jalan Allah ni nak belajar sembahyang khusyuk. Sembahyang khusyuk ni bukan ada ulama boleh pegang kepala macam ni, masuk aura tu khusyuk, tak ada. Allah. Dia kena latihan. Latihan dia dalam sembahyang sunat. Bila kita sembahyang sunat, kita latih khusyuk pada Allah Ta'ala, baru dapat bawa dalam sembahyang fardu. Dalam sembahyang sunat tu cuba concentrate, tak ingat satu apa pun selain daripada Allah Ta'ala. Cuba latih, kan? 3 kali dalam tiap-tiap rukun kena bayangkan Allah sedang tengok saya, Allah sedang dengar bacaan saya, dan Allah tahu apa yang saya fikirkan. Kalau saya fikir benda mengarut pun Allah tahu juga. Jadi bayangkan macam tu. Allah. Ya. Yang ketiga, yang keempat yang kita nak capai sewaktu keluar jalan Allah Ta'ala, iaitu kita nak yakin pada ilmu ilahi, ilmu agama. Hari ni orang Islam tahu ilmu agama banyak. Kalau bincang buat muzakarah agama, dia lah paling pandai. Tapi dia tak yakin ilmu agama boleh selesaikan masalah hidup dia. Hari ni orang Islam kata, kalau kau tak ada SPM, habislah hidup kau. Astagfirullah. Kau belajar tahfiz, kau nak jadi apa ni? Kan? Astagfirullah. Kata, kau belajar hafiz ni, kau nak makan apa dah besar esok? Astagfirullah. Ya Allah, ampun ya Allah. Rupanya habis belajar ni tengok. Puncit perut kita ya tak? Allah. Makan, lepas makan. Allah. Kita ni setan ditipu kita. Bila belajar agama miskin, kan? Sebenarnya belajar agama banyak dah jadi datuk. Yang jadi kaya raya pun banyak. Dia bak rezeki ni tak kira orang habis sekolah tak habis sekolah, sama je. Tapi hari ni kita tak yakin dengan ilmu ilahi. Orang mengajar agama kita risau, orang belajar ni kita tak risau. Sebab apa? Nak ubah yakin tadi tuan-tuan. Kita tak yakin pada ilmu Allah Ta'ala. Tak akan mungkin orang yang belajar agama ni mati kebuluran. Tak mungkin, ya? Jadi kita nak yakin. Benar. Dan yakin pada ajaran Rasulullah Sallallahu. kan? Satu masa Muhammad Ilyas dia sakit. Satu sahabat dia kata, jom kita pergi hospital, jumpa doktor pakar. Masya Allah, dia kata, sampai hari ni kita belum faham, dia kata. Allah Ta'ala bagi kepada umat akhir zaman ni surah Fatihah, yang mana nilai syifa dalam surah Fatihah tu mengatasi daripada seluruh ubat-ubat dalam dunia ni. Subhanallah, benar ya Allah. Kata Muhammad Ilyas, Allah Ta'ala bagi kemahiran ilmu kedoktoran kepada doktor-doktor pada zaman Nabi Isa tu lebih daripada doktor zaman sekarang. Tu kita nak belajar yakin, bukan nak menafikan. Doktor zaman sekarang ni, ilmu ni, kalau banding dengan umat Nabi Isa lagi hebat. Tapi Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa lebih hebat daripada umat dia. Nabi Isa boleh sembuhkan mata yang buta pun boleh celik, yang mati pun boleh hidup, yang kena sopak pun boleh ubah, kan? Jadi elok kulit dia. Tapi kata Muhammad Ilyas, Allah bagi surah Fatihah kepada umat akhir zaman, nilai syifa yang ada pada surah Fatihah lebih daripada ilmu kedoktoran yang ada pada Nabi Isa AS sendiri. Allah. Tapi kenapa kita baca Fatihah tak jadi? Sebab tak yakin, tak percaya, kan? Allah. Sebab tu tak jadi. Allah, ampun Kalau ya percaya Allah. jadi. Baca Fatihah pegang sembuh, kan? Tapi tak yakin. Itu kita nak belajar ni, keluar jalan Allah ni, belajar yakin pada janji Allah Ta'ala. Benar. Yang kelima tuan-tuan, kita nak belajar hati kita ni sentiasa ingat Allah Ta'ala. Hati kita ni sembahyang pun ingat dunia lagi. Susah tuan-tuan. Allahu Akbar. Ingat kunci hilang letak mana, kan? Tadi isteri pesan beli pampers, sebelum sembahyang semua ingat. Tapi dalam di luar sembahyang tak ingat, kan? Masalah dia. Allah. Kita nak belajar tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, di samping itu kita nak belajar ikramul muslimin, memuliakan semua orang Islam. Di kalangan kita ni ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang alim, ada orang biasa, ada macam-macam latar belakang. Kita nak muliakan semua orang. Semuanya mulia di sisi Allah Ta'ala, asalkan ada kalimah la ilaha illallah dalam hati, kan? Tak ada hebat di antara kita melainkan takwa saja. Siapa yang banyak takwa pada Allah, dia hebat. Orang tak ada takwa, dia tak hebat, ya? Yang kelima, yang seterusnya, kita nak belajar ikhlas. Buat semua kerana Allah Ta'ala, tak ada kerana tujuan dunia. Dan yang keenam, seterusnya kita nak cari belajar
nak faham bahawasanya diri masa harta kita ni untuk agama Allah. Sebenarnya untuk diri sendiri ada sikit, tapi lebih banyak untuk agama sebenarnya diri kita, masa kita, harta kita. Jadi kerana itulah tuan-tuan, ini 6 perkara yang kita nak capai sewaktu kita keluar jalan Allah ni. Kita nak capai benda ni. Di samping itu insya-Allah kita taat kepada keputusan mesyuarat, sangka baik antara satu sama lain, berkasih sayang insya-Allah, dan kita pandang kebaikan orang, pandang keburukan kita, dan insya-Allah sepanjang kita keluar 3 hari di sini, kita sibukkan dengan amal. InsyaAllah kita balik nanti, Allah Ta'ala akan bagi kesan yang terbaik. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi hidayat, InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kerana itu insyaAllah hari ini pelajar-pelajar pun datang, kita boleh masuk bersama dengan mereka, bercampur dengan dia orang, tashkil dia orang, ajak dia orang, bagi semangat, cerita latar belakang kita ni dulu apa, dan sekarang ni abang cuba sikit-sikit ke arah kebaikan. Abang adik pun dapat juga kan. Abang dah lalui dah benda ni, adik baru nak lalui. Jadi kita nak, kalau boleh, remaja-remaja kita ni sebenarnya tuan-tuan, kita pelik kenapa budak kita berani naik motor laju-laju, buat Superman apa semua. Sebenarnya mudah je bagi saya. Kenapa kalau orang tanya paling ramai orang Islam dalam penjara, pergi pusat serenti paling ramai orang Islam Sebenarnya mudah je. Orang Islam ni berani mati. Orang Islam ni berani mati. Saya pergi Jepun, kamikaze pun respect dengan Taliban ni. Sebab apa? Kamikaze pun bunuh diri naik jet. Taliban ni dia bom kat badan, dia jalan kat atas bumi ni. Kalau meletup tak tahu lagi. Tapi nak menunjukkan orang Islam ni memang berani. Moral of the story tu, orang Islam paling berani. Tapi kalau tak buat dakwah ni, dia berani untuk benda yang tak ada faedah. Kalau jadi boleh jadi mati, boleh jadi cacat. Tapi berani ni kalau selalu untuk agama, Allahu Akbar. Remaja-remaja kita ni bertebaran seluruh dunia untuk berdakwah. Jadi kerana itu insya-Allah kita tanamkan, datang sini dengan niat dakwah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala jadi asbab hidayah. Untuk kuda pun dah berjalan. Untuk pelajar madrasah Jalantuk tu, Maulana Johari punya pelajar tu, Allah sunat salamnya. InsyaAllah madrasah saya pun akan ada kuda nanti insyaAllah. Allahu Akbar. Amin. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan pergi ride pula pergi madrasah saya pula insyaAllah. Amin. InsyaAllah kita punya semua insyaAllah. Dan